Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Muallim sihat. Lama kita tak berjumpa. Okey, hari ni Muallim nak ceritakan tentang kisah para nabi dan rasul. Kita dah masuk tajuk kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum ni Muallim dah ceritakan tentang kisah Nabi Hud kan? Okey, hari ni insya-Allah Muallim nak sambung cerita tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Jom kita mula. Adik-adik nak tahu kisah Nabi Saleh ini Allah telah ceritakan dalam Al-Quran di 8 surah. Antaranya surah Al-A'raf, surah Hud, surah Al-Hijr, surah Syu'ara, Az-Zariyat, Al-Qamar, Asy-Syams. Jadi ada 66 ayat cerita tentang Nabi Saleh. Banyak kan? Ya. Okey. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini diutuskan oleh kaumnya yang bernama kaum Thamud. Kaum Thamud. Kaum Thamud ini tinggal di lembah Qura. Sebelum ini lembah Qura diduduki oleh kaum Ad. Ingat lagi tak siapa kaum Ad? Kaum Ad ini adalah nabi yang diutuskan oleh kaum Ad adalah Nabi Hud. Cerita sebelum ini. Dan kaum Thamud, nabi yang diutuskan oleh kaum Thamud adalah Nabi Saleh. Okey. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan ataupun hancurkan kaum Ad sebelum ini. Jadi digantikan dengan kaum Thamud. Kaum Thamud dikurniakan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita telah belajar kaum Ad, yang mana kaum Ad ini sangat banyak nikmat yang Allah bagi kepada dia. Antaranya tanaman yang subur. Mereka ini ternakan yang gemuk-gemuk kan. Begitu juga dengan kaum Thamud. Baik. Mereka pandai membuat rumah dan bangunan. Mereka mempunyai ladang yang luas dan hidup dengan bercucuk tanam. Mereka juga membuat patung dan berhala lalu menyembahnya. Adik-adik nak tahu, kaum Thamud ni sama macam kaum Ad, yang mana diorang ini duduk di gunung-gunung, dia buat rumah dekat gunung-gunung. Hari tu Muallim ada tunjukkan antum semua gambar rumah-rumah kaum Thamud ni. Dia pahat ataupun dia ketuk gunung-gunung itu dan dijadikan rumah. Hebat kan? Tapi malangnya mereka ini tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, seperti nenek moyang mereka. Kemudian seruan Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam seorang yang cerdik pandai dan berakhlak mulia. Baginda seorang yang baik pergaulannya. Nabi Saleh alaihi salam menyeru kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baginda memberitahu kaumnya tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaum Thamud menolak ajaran baginda. Mereka mengejek dan menghina Nabi Saleh alaihi salam. Adik-adik nak tahu, Nabi Saleh ini Allah utuskan kepada kaum Thamud, dan masa Nabi Saleh ingin berdakwah kepada kaum Thamud ni bukan sekadar tolak Nabi Saleh, tolak ajaran Nabi Saleh, tapi juga mengatakan ataupun bagi tahu kepada Nabi Saleh ini, mengejek Nabi Saleh dan cakap kepada Nabi Saleh, Nabi Saleh ini adalah seorang yang gila. Sebab apa? Sebab bawa ajaran baru. Baiklah, kita sambung.
Kaum Thamud mencabar Nabi Saleh alaihi salam supaya menunjukkan bukti kenabiannya. Baginda berdoa kepada Allah supaya memberi mukjizat kepadanya. Adik-adik, bukan setakat kaum Thamud ini tidak menerima ajaran Nabi Saleh. Dia menghina, dia mengatakan Nabi Saleh ini adalah seorang yang sihir, gila, dan dia cabar pula Nabi Saleh ini untuk tunjukkan bukti, bagikan apa bukti yang bahawasanya kamu adalah Nabi dan Rasul. Nampak tak adik-adik? Kaum Thamud ini seorang yang sangat sombong dan bongkak. Okey. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mukjizat dalam bentuk seekor unta. Dalam bentuk seekor unta betina putih yang besar dan cantik. Ia keluar dari sebuah bukit. Nabi Saleh alaihi salam melarang kaumnya daripada mengganggu unta tersebut. Adik-adik, jadi Allah Subhanahu wa taala telah makbulkan doa Nabi Saleh ini, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Saleh ataupun mukjizat. Mukjizat ini sesuatu benda yang berlaku melanggari ataupun sesuatu benda yang luar daripada kebiasaan. Orang biasa tak boleh dapat mukjizat, hanya Nabi dan Rasul sahaja yang boleh dapat mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Saleh ini Allah Subhanahu wa taala bagi seekor unta yang besar dan cantik yang keluar daripada batu. Nampak tak ini? Ni unta ni keluar daripada batu. Ini adalah merupakan mukjizat Nabi Saleh. Jadi unta ini Nabi Saleh bagi tahu kepada kaumnya, kaum Thamud, kamu boleh minum sebanyak-banyaknya, kamu boleh dapatkan manfaat susu daripada unta ini, tapi kamu dilarang untuk menyakitinya ataupun membunuhnya. Tengok apa yang kaum Thamud buat dengan unta ini. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaan sekiranya mereka ingkar. Unta itu mengeluarkan susu yang banyak sebagai minuman Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Thamud. Siapa pernah naik unta? Wah, ada yang pernah naik unta. Mak ni pernah naik unta. Okey, sambung sikit lagi. Pakatan sulit membunuh unta. Kaum Thamud tidak suka unta tersebut. Mereka merancang untuk membunuhnya. Mereka menawarkan hadiah kepada sesiapa yang dapat membunuh unta itu. Dua orang pemuda telah berjaya membunuh unta itu. Kaum Thamud sangat gembira. Kaum Thamud mencabar Nabi Saleh alaihi salam supaya menurunkan azab yang telah dijanjikan. Kaum Thamud ini degil, adik-adik. Dia tidak dengar apa yang Nabi Saleh bagi tahu, jangan bunuh unta tersebut, tapi dia tetap juga bunuh unta tersebut, dan dia cabar lagi Nabi Saleh supaya datangkan azab. Mana yang kamu kata azab daripada Allah? Tunjukkan kepada aku. Dia cabar Nabi Saleh. Okey. Sambung lagi. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Thamud. Larangan Nabi Saleh alaihi salam tidak diendahkan oleh kaumnya. Mereka diberi masa selama 3 hari untuk bertaubat. Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari lembah Qura dan meninggalkan kaum Thamud yang degil. Jadi sifat rahmat ataupun penyayangnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala tak turunkan terus azab kepada kaum Thamud, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi masa kepada kaum Nabi Thamud selama 3 hari untuk bertaubat. Namun malangnya
Setelah 3 hari berlalu, kaum Thamud tetap berdegil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mula menurunkan azab secara berperingkat-peringkat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada kaum Thamud ini seperti kaum-kaum yang sebelumnya. Contohnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad pun diterima azab kerana mengingkari ataupun tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud sebelum ini. Okey, yang ini Nabi Saleh pun, kaum Thamud pun enggan ataupun ingkar, malah membunuh unta yang ataupun mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Saleh. Pada hari pertama, wajah mereka menjadi merah. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi hitam. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari keempat, angin taufan melanda lembah Qura, diikuti gempa bumi. Segala harta benda mereka habis musnah. Tiada seorang pun yang terselamat daripada azab Allah, kecuali Nabi Saleh dan pengikut-pengikutnya. Jadi adik-adik, akhirnya kaum Thamud ini Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan, Allah Subhanahu Wa Taala azabkan, berikan mereka siksaan kerana mereka ini ingkar dengan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Adik-adik nak tahu azab yang Allah berikan kepada kaum Thamud ini yang disebut dalam Quran ada 3. Yang pertama, Sayhah. Sayhah ini kejap, Mu'alim ingat balik. Sayhah ini adalah merupakan suara peti yang menyambar tubuh. Suara yang sangat kuat seperti macam bunyi kilat. Ini azab yang Allah timpakan kepada kaum Thamud yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rajfah. Rajfah ini macam gempa bumi. Gempa bumi tanpa henti yang menyebabkan kaki mereka tidak dapat berdiri ke semua lutut dan dikunci bumi agar tidak mampu melarikan diri. Ini azab yang kedua yang ditimpakan kepada kaum Thamud. Yang ketiga, Sa'iqah. Sa'iqah ini suara ledakan keras seperti gunung berapi. Jadi berbagai-bagai azab yang Allah timpakan kepada kaum Thamud yang ingkar perintah Allah. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah kaum Nabi Saleh ini, yang pertama, kita mesti bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kan? Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi akal, kan? Jadi Allah bagi kita nikmat rumah, ada kereta dan sebagainya. Jadi kita kena bersyukur. Yang kedua, kita mesti ikut perintah Allah, kan? Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kita banyak nikmat. Jadi Allah minta untuk kita ikut perintah dia dan tinggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah Nabi Saleh ini adalah kita mesti ikut ajaran Nabi. Contoh macam kaum Thamud, dia mesti kena ikut ataupun dengar apa yang Nabi Saleh dakwah kepada mereka. Dan kalau kita mesti ikut ajaran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, adik-adik?
Contohnya bangun pagi, baca doa, kan? Kemudian masuk bilik air, gosok gigi, bangun solat subuh dan sebagainya. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Muallim nak minta antum semua untuk tuliskan 3 pengajaran daripada kisah Nabi Saleh ini. Kemudian muallim nak minta antum semua juga untuk lukiskan, lukis gambar unta. Lukis gambar unta. Kalau yang pernah naik unta tu ada gambar, boleh lukiskan. Kalau yang tak tahu macam mana bentuk unta, macam ini bentuk unta. Boleh nak tengok lukisan antum semua. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, muallim nak minta antum semua salin semula kisah ataupun teks cerita tentang Nabi Saleh ini, supaya muallim nak latih antum semua boleh menulis dalam bahasa Jawi dengan baik. Okey, tiga tugasan yang muallim berikan kepada antum semua. Yang pertama, salin semula teks ini. Kemudian yang kedua, lukiskan unta, ataupun kalau susah nak tulis unta, lukiskan binatang peliharaan antum semua. Okey. Yang ketiga, tuliskan 3 pengajaran daripada kisah Nabi Saleh. Okey, itu saja. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.